الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Asy-Syarif, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, Tuan-tuan guru, ketua-ketua masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, hadirin, hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang dan ruang untuk kita dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dalam sekian ramai penduduk yang ada di dunia ini, hari ini tak tahulah berapa banyak masyarakat yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ruang dan peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu, tak ada ruang dan peluang untuk membaca Al-Quran, tak ada peluang dan peluang untuk buat amal kebaikan, tetapi Allah beri pilihan, memilih kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu, masih lagi ada kesempatan, ruang untuk berbuat amal kebaikan. Maka ini merupakan antara nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni siapa dia? Orang yang mempersiapkan dirinya untuk selepas matinya dia. Orang yang cerdik ni dia sudah pangkat, jawatan, harta, kenderaan, kemewahan, tidak mampu untuk membawa pulang ke negeri akhirat. Banyak mana duit kita, kita akan tinggalkan. Banyak mana harta kita, kita akan tinggalkan. Melainkan dengan amalan-amalan yang telah kita persiapkan di dunia lagi. Ini merupakan orang yang bijak. Orang yang tak bijak siapa dia? Kata Rasulullah, manittaba'a hawahu, orang yang dia mengikut hawa nafsunya. Alhamdulillah, dalam kesibukan kehidupan seharian kita ni, Allah masih lagi beri peluang dan ruang untuk kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita diberi istiqamah insya-Allah, dan sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang tidak berkesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu ini supaya dapat turut serta pada masa akan datang. Amin insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita nak sambung pengajian kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji pada bab yang menyatakan riya, bab yang ke-8, bab yang menyatakan tentang riya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita teruskan agenda kita ini, suka saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Jadi hadirin yang hafal boleh sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan kita selawat tadi Allah membuka seluas-luasnya pintu rezeki kita insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita nak belajar tentang riya. Riya ini lawan dia ikhlas. Riya ni apa dia? Riya ini buat sesuatu amalan untuk ada tempat di hati manusia, ataupun buat sesuatu amalan untuk mendapat benefit, mendapat keuntungan, bersifat keduniaan. Riya ini hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kata pengarang kitab ini, memperlihatkan amalan kepada manusia sama ada bertujuan mahukan pangkat di dalam hati manusia atau mahukan manfaat keduniaan. Dia punya kata kunci dia apa dia? Nak dapat tempat di hati manusia supaya orang sangka dia ni baik, arwah baik orangnya. Bila mati kita, orang kata arwah baik orangnya, supaya orang sangka kita baik. Tapi Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Sama ada betul kita buat kerana Allah ataupun kita nak menunjuk kepada manusia, ya, atau mahukan manfaat keduniaan. Maknanya kita buat sesuatu kita nak manfaat keduniaan. Sama ada kita nak supaya kita ini mendapat apa dia? Mendapat jawatan. Supaya kita ni bila tunjuk rajin kita akan dilantik jadi JKK, AJK dan sebagainya. Maknanya kita buat sesuatu kerana nak manfaat keduniaan. Ya? Dengan amal ibadatnya seperti mahukan upah atau kepujian. Ya? Riya adalah haram. Ya, haram mengikut apa dia? Jumhur ulama. Jumhur ulama kata apa dia? Riya ni merupakan perkara yang keji lagi haram. Dan dinamakan juga syirik kecil, iaitu syirik khafi. Ya? Yakni syirik tersembunyi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Surah Al-Maun ayat 4 hingga 6. Maksudnya apa dia? Celaka untuk orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ni Allah kata apa dia? Celaka. Kenapa celaka? Ya? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana dia lalai dalam sembahyangnya. Bila sembahyang ni walaupun imam baca sedap dah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi imam duk fikir mana kunci kereta aku letak misalnya. Lalai dalam sembahyang. Ni maksiat hati hadirin sekalian. Luar orang kata puji kita, oi si fulan ni baik orangnya, datang ke masjid selalu, tapi rupanya sembahyang lalai. Siapa tahu? Allah tahu. Ya? Orang tengok kita ni arwah baik orangnya, masa hidup dia banyak sembahyang, rupanya sembahyangnya lalai. Allah kata fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang ni. Masuk fawailul lil musallin apa dia? Neraka wil bagi orang yang sembahyang. Allahu akbar. Ustaz, gini tak payah pergi sembahyang Kenapa pergi sembahyang pun masuk neraka Ustaz? Allahu akbar. Hadirin sekalian, jangan gitu. Bila tanya Pak Haji, kenapa tak pergi masjid lama? Saya Ustaz kalau pergi takut riak. Itu dah riak dah. Kata ulama, siapa yang dia tak nak buat ibadah kerana riak, dia dah riak dah. Dia dah riak untuk mengatakan dia menunjukkan riak di kepada orang untuk tak nak riak. Itu dia riak. Ya? Kemudian apa dia? Alladzina hum yura'un, yang mana dia sembahyang kerana nak apa dia? Nak orang tengok dia. Ataupun orang ni kadang-kadang dia bukan nak pujian daripada orang, tapi dia takut orang keji dia. Sembahyang kat rumah macam pelesit, laju. Tapi bila sembahyang kat masjid, sebelah tu imam, Allahu Akbar. Isteri duduk dekat belakang tengok, suami aku naik tok syekh kau ni. Kan? Biasa kat rumah ni solat sunat tak pernah. Tapi dekat masjid surau kau main sebelum selepas kau beliah ba'diyah buat. Lepas tu boleh keluarkan biji tasbih tu subhanallah, 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 subhanallah. Nampak tak? Kenapa dia? Nak tunjuk kepada orang. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, riya ini
ada terbahagi kepada beberapa kategori. Kategori yang pertama, riak yang dinamakan riak badan. Apa tu riak badan? Riak yang mana kita tunjukkan dengan badan kita ini bahawa apa dia? Bahawa kalau dengan jasad kita ni orang boleh nampak kita ni beramal misalnya. Macam mana cara dia? Macam contohnya hadirin sekalian, ya, tunjuk bahawa letih lah, abah letih. Letih kenapa bah? Malam tadi abah qiyam. Abah qiyam biasa buat 5 minit, malam tadi buat 2 jam solat tasbih. Oh gitu. Ya, ataupun kita hadirin sekalian, ya, kalau kita puasa, ya, orang tak nampak. Kalau tasbih orang nampak, baca Quran orang nampak. Jadi puasa orang tak nampak. Jadi macam mana? Kita dah puasa 40 tahun dah Senin Khamis. Syaitan duk bisik, kamu ni puasa lama dah, tak teringin ke nak cerita kat orang? Tak payah riak, cerita je lah. Cerita dah riak dah tu. Maka kita pun saja je menebing dekat kedai kopi. Tok Haji nak minum apa? Saya puasa hari ni. Oh puasa saja je nampak dah. Ya, saya puasa 40 tahun dah puasa Senin Khamis. Habis amalan 40 tahun kita puasa. Ini namanya riak apa ya? Ini namanya riak badan. Ya, yang mana kita saja je balik daripada gotong royong ni, biasa boleh masuk rumah terus. Ni saja je menebing dekat orang tamu tu. Aduh letihnya. Kenapa ni? Kenapa bah letih? Ya, abah baru balik gotong royong. Abah paling rajin sekali, paling awal dan paling lambat balik. Allahu Akbar. Rupanya kita buat nak dapat pujian. Ini sekalian, ulama ni bila dia sembahyang qiyamul lail, hatta dia sembahyang ni duduk dalam bilik dia dengan isteri je sekalipun, air wuduk yang jatuh dia akan sambut. Kenapa dia nak sambut? Kerana supaya apa dia? Supaya air wuduk tu tak jatuh dan tak bunyi, supaya isteri dia tak tahu yang dia bangun qiyam. Nampak tak? Itu dengan isteri. Dengan isteri pun kalau boleh jangan cerita. Ini kita kalau boleh sekampung nak kena tahu kita boleh qiyam misalnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini namanya riak. Dan riak ini bahaya. Kenapa dia? Allah akan menghina orang yang mana dia ini buat sesuatu kerana nak menunjuk kepada orang ini dengan apa dia? Dengan Allah suruh dia tu minta pahala kepada siapa yang dia nak tunjuk. Minta pahala. Jenuh kita hadirin sekalian di akhirat besok nak cari seorang-seorang, nak minta siapa yang kita nak tunjuk tersebut. Minta apa dia? Minta pahala, ya. Kemudian riak yang kedua, riak yang dinamakan riak apa dia? Riak percakapan. Apa maksud riak percakapan? Riak percakapan ini orang yang mana dia kalau berkata-kata bukan main. Kalau dia sembang, pokok boleh tumbang hadirin sekalian. Nak bagi tahu bila sembang dia keluarkan dalil, dia keluarkan apa dia? Dia keluarkan hujah, ayat Quran, as-sunnah. Tapi tak sama dengan apa yang ada di hati dia. Dia cakap kenapa dia? Dia cakap biar orang kata, si Fulan ni bukan main, bila cakap ni hebat. Ya, lepas tu ya, orang pun puji dia. Tadi kamu cakap ni sedap. Dia pun perasan. Aku tak pernah tahu pun aku cakap sedap. Oh, sedap rupanya aku ni. Mula. Hadirin sekalian, ini penyakit yang dinamakan riak apa dia? Riak percakapan. Ya, orang tahu kadang dia ni cakap lebih, duk bagi dalil lagi tu, suruh solat jemaah, dia tak pernah pergi masjid misalnya. Tapi kenapa cakap kemah? Biar orang kata dia ni hebat. Dia ni ada pendidikan yang hebat, educated kita panggil. Hadirin sekalian, Allah lebih tahu apa yang kita niatkan. Ya. Kenapa dia? Kerana benda ni tersembunyi. Ya, yang dinamakan riak, ikhlas ini tersembunyi. Hatta malaikat yang nak menulis pahala seseorang itu perlu tanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada orang ini ikhlas ataupun riak. Sekiranya orang ini riak, maka ditulis apa dia? Ditulis riak. Sekiranya orang ini ikhlas, ditulis ikhlas, bergantung kepada jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riak yang ketiga, riak melalui pakaian. Apa maksud riak pakaian? Riak yang mana orang ini dia berpakaian seperti apa dia? Seperti kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, dia berpakaian misalnya jubah, berpakaian pakai kopiah, pakai serban, ya, supaya orang puji dia. Wah, sudah berubah kamu. Well, you know me, saya semenjak saya balik kampung ni duk ngaji dekat masjid-masjid, sekarang saya dah berubah dah. Kan? Hadirin sekalian, ini riak pakaian. Adakah benda ni tak baik? Ya, berpakaian sunnah ini baik, tetapi niat nak menunjuk itu yang tidak baik. Itu dia. Ya, hadirin sekalian, bahaya. Ya, riak yang dinamakan pakaian. Dalam tak sama dengan luar.
Luar ni pakai kerana apa dia? Kerana nak tunjuk pada orang. Kalau tak ada orang, dia selebit je selebit. Tapi kalau ada orang, dia akan smart misalnya. Ya, ini hadis yang dirahmati Allah sekalian. Kita pun kadang-kadang yang cakap ni pun kadang-kadang kita takut terkena tempias ni juga risau kita. Hadis sekalian nak bagi tahu yang riak ni boleh kena kat semua orang. Ya, tak kisahlah ustaz ke, tak kisahlah ulama ke, tak kisahlah golongan-golongan bawahan ke, semua boleh kena riak ni. Kerana syaitan ni dia akan suruh kita buat baik 1001 kebaikan untuk buat satu kejahatan. Licik iblis dan syaitan. Kadang-kadang orang ni dia tak nak buat riak. Ya, hadis sekalian, dia dah buat ikhlas. Tapi orang puji dia. Tok Haji, Tok Haji seorang aja yang paling awal sekali datang masjid sehari. Selama ni dia okey je pergi. Tapi bila orang puji, mula rasa, oh ya, lah, aku je yang paling awal datang masjid misalnya. Aku je yang misalnya bangun qiyamul lail misalnya. Dia mula dah rasa benda-benda ni yang menyebabkan lepas tu dia nak cenderung. Bila start seronok orang puji, maka kalau orang tak tahu nanti orang tak puji. Jadi bila start seronok dipuji, maka orang itu akan cenderung untuk apa dia? Untuk ceritakan kebaikan dia di hadapan orang supaya orang sentiasa puji dan puji dia. Ini penyakit. Siapa yang ada dalam diri dia penyakit suka dipuji, maka ia adalah penyakit hati yang berbahaya yang boleh cenderung untuk kita buat riak. Dan riak ini merupakan apa dia? Dosa besar yang mana Allah Ta'ala haramkan orang yang ada riak ini untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannah ala kulli marra. Sesungguhnya Allah mengharamkan syurga bagi setiap pelaku-pelaku orang yang buat riak. Allahu akbar. Hadis sekalian. Nak bagi tahu kita ni kadang-kadang hadis sekalian, kita sedekah kadang-kadang kita nak cerita pada orang. Kalau tak cerita rasa macam tak kena dalam hidup ni. Nak kena cerita juga. Kalau RM1 kita nak cerita, tak cerita. RM1 tak nak cerita, tapi cuba RM1. Agak-agak nak cerita dah. Ini sejadah ni, kapet ni aku sponsor tadi. Tengok jam-jam besar ni, TV-TV besar aku sponsor ni. Nampak tak? Cenderung. Orang Melayu biasa cakap macam mana? Saya bukan apa, saya sebenarnya tak nak riak. Kan? Tapi nak bagi tahu sikit je lah, ni semua saya yang infak. Riak dah tu lah. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, ni penyakit. Ya, yang mana boleh kena kat semua orang. Ya, kemudian riak yang seterusnya, riak apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riak ramai pengikut ataupun riak ramai ulama, ini kena kepada asatizah. Golongan-golongan ilmuwan yang berceramah, golongan-golongan yang menyampaikan ilmu. Kena juga penyakit-penyakit ini. Apa dia? Bila ceramah ramai orang datang, 500,000 juta misalnya ramai. Ataupun bila buat live yang tengok bukan sikit-sikit. Orang panggil dia Raja Live. Maksudnya apa dia? Yang tengok bukan sikit-sikit. Maka apa dia? Datang bangga dia. Datang riak pada diri dia. Ya, aku kalau ceramah apa barang seorang dua tak ada, mesti ribu-ribu misalnya. Ya, ini bahaya. Ataupun riak ramai ulama. Saja belajar di mana? Belajar di Palestin, belajar di Iraq, belajar di Jordan, belajar di Mesir misalnya. Kenal ramai ulama, bila ceramah disebut seorang-seorang nama ulama. Rupa-rupanya apa dia? Supaya orang kata dia ni hebat. Orang pun hebat dia ni, macam-macam ulama dia kenal. Macam-macam ulama dia boleh sebut. Oh, hebat ustaz ni, hebat. Kemah. Allahu akbar hadirin sekalian. Ya, ini yang dinamakan apa dia? Ini yang dinamakan riak ramai ulama. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Riak ini terbahagi kepada beberapa jenis. Ya, iaitu yang pertama riak yang dinamakan riak apa dia? Riak akbar. Ataupun kita panggil riak yang paling besar sekali. Riak apa dia? Riak yang mana kita buat hanya semata-mata kerana manusia ataupun kepentingan dunia. Kenapa Tok Haji datang masjid? Dengar ada ayam golek Ustaz, ayam golek. Ya, dapat makan ayam golek jelah. Ya. Kalau kita datang kerana sesuatu tersebut, maka kita akan hanya dapat sesuatu tersebut, kita tak dapat apa yang selain daripada itu. Kenapa dia? Setiap amal itu bergantung kepada niat. Seperti mana di dalam hadis Arba'in. Hadis yang pertama disebut bagaimana? Innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksud dia apa dia? Sesungguhnya setiap tindakan, perbuatan kita ini bergantung pada niat masing-masing. Kalau niat kita kerana Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat Allah dan Rasul. Kalau kita niat kerana apa dia? Kerana perempuan yang untuk dikahwini, kerana dunia, maka kita akan dapat dunia. Kalau kita niat kerana nak dapat perempuan yang kita kahwini, maka kita akan dapat perempuan tersebut. Dan sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat masing-masing. Kalau kita niat kerana nak tunjuk pada manusia, hanya kita dapat apa yang kita nak tunjuk tu lah. Sedangkan manusia tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Hadirin sekalian, orang yang mana dia buat kerana manusia ini, dia punya apa dia? Dia punya integriti dia terlalu-lalu rendah. Kenapa dia? Kerana dia buat sesuatu dengan orang yang tak boleh memberi manfaat dan juga mudarat pada diri dia. Hatta mudarat lagi banyak. Kita buat baik pada anak kita, bila dah besar, kita dimasukkan ke rumah orang tua-tua. Agak-agak manfaat ke mudarat? Mudarat. Lalu kita kecewa. Kita kecewa di dunia dan di akhirat. Kenapa dia? Kerana kita buat sesuatu kerana manusia. Tapi kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, nak bagi tahu dalam hidup ni, berapa ramai orang telah kecewakan kita. Orang mukmin tak pernah dalam dirinya kecewa. Kenapa dia? Kerana semua Allah Ta'ala akan bayar meskipun manusia tidak menilai dia, meskipun manusia tidak pandang dia, kerana pandangan-pandangan Allah lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Hadirin sekalian, kita nak kejar followers dan likers. Pagi petang, siang malam, geng-geng TikTok. Anak-anak kita main TikTok kan? Ya, dia memperbodohkan diri, dia berjoget sana, joget sini, masukkan dalam YouTube, masukkan dalam Instagram, YouTube dan sebagainya, Facebook misalnya. Orang pun follow, orang pun likers banyak dia. Seronok dia buat benda macam itu, memperbodohkan diri sendiri semata-mata nak dapat followers yang ramai. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dia dapat? Hanya memalukan diri dia, memalukan keluarga dia. Yang mana besok di akhirat Allah Ta'ala suruh dia minta pahala kepada berapa ramai yang follow dia, yang dia nak orang tengok dia. Kalau yang tengok 500,000, 1 juta, besok dekat akhirat jenuh dia. Nak jumpa seorang-seorang yang dia nak tunjuk sangat amal dia tu kepada orang, maka jenuhlah dia besok di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, buatlah sesuatu ini hanya kerana Allah Ta'ala. Nescaya tak ada sedikit pun kekecewaan. Kita ni hadirin sekalian datang masjid ni duk make up sana make up sini ni, pakai kup putih, pakai PLFD. Dah putih dah ni. Orang duk keji juga. Alah timah kau ni umur dah 80 tak payahlah nak make up lagi dah. Kalau selfie dengan saya pun tianggul dengan kamu, orang pandang tianggul lagi dia kata. Nak bagi tahu kita ni punyalah nak harapkan pujian, lalu makian yang kita dapat. Nak bagi tahu akhirnya kecewa. Kalau kita buat kerana manusia, kecewa. Tapi kalau kita buat bersih kerana Allah Ta'ala, misalnya, kenapa cantik-cantik ni Timah? Saya cantik-cantik ni kerana apa dia? Saya nak menghadap Tuhan, Raja segala raja dan juga kekasihku misalnya. Kita tak kecewa orang nak katalah. Mana mereka tak boleh memberi manfaat dan mudarat pada kita. Orang mukmin tidak pernah kecewa dalam apa jua situasi. Kerana apa dia? Kerana dia tahu Allah hanya memberi yang terbaik dalam hidup-hidupnya. Dan Allah hanya memberi apa yang termampu kepada diri dia. Tanpa dia berkeluh kesah dan dia redha setiap ketentuan yang telah ditulis oleh Allah kepada diri dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Riak yang seterusnya, riak yang dipanggil apa dia? Riak yang kita panggil riak asghar. Riak yang kecil sikit. Apa itu riak asghar? Riak asghar ini dia buat sesuatu kerana Allah dan juga kerana manusia. Ataupun kerana kepentingan dunia. Dia ada dua niat. Riak juga tetap menduakan Allah, tetap mensyirikkan Allah. Apa maksud syirik? Syirik ini maksudnya mensekutukan Allah. Maksudnya apa dia? Menduakan Allah. Allah tak perlu amal kita ini kita duakan, satu untuk Allah, satu untuk dunia. Allah tak perlukan. Allah tak perlukan sekutu untuk bersekutu. Allah hanya apa dia? Allah hanya nak kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala bulat-bulat. Fokus hanya kepada Allah tanpa kita tujukan kepada yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini kita kena jaga. Lebih-lebih lagi misal jadi tok imam ni, bila jadi tok imam, bila toleh belakang ramai orang hari ni. Biasa baca nak toina je nak toina.
Tapi oleh kerana ramai baca surah Ali Imran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dayu-dayu. Kenapa baca sedap hari ni Tok Imam? Ramai orang ni. Mana tahu akan datang ni kan. Makcik-makcik yang berkenan ni boleh jadikan aku menantu dia, aku menantu. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, ya, kita buatkan apa dia? Kerana nak menunjuk kepada manusia, lalu Tok Imam ni besok dihadapkan di hadapan Allah, jenuh dia nak kena minta seorang-seorang pahala daripada hadirin ataupun jemaah yang hadir pada hari tersebut. Mana-mana ustaz-ustaz misalnya yang dia nak masuk TV kerana populariti, nak tunjuk kepada orang kehebatan dia bercakap, jenuh besok dia nak cari orang yang tonton televisyen tersebut untuk minta pahala seorang-seorang. Yang nak masuk radio misalnya, nak jadi ustaz selebriti dan sebagainya, kalau niatnya kerana nak menunjuk, habis hadirin yang dirahmati sekalian. Nak bagi tahu, ya, yang nak katakan riak ini boleh kena dekat semua golongan. Salah Tok Imam ke, bukan Tok Imam sinilah, ya, Tok Imam ke, Tok Siak ke, siapa-siapa boleh kena. Ya, semua orang boleh kena. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita belajar pada hari ini untuk kita jaga diri kita supaya kita tidak kita tidak cenderung untuk perbuatan riak ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar wa huwa ar-riya', yaqulu Allahu yawmal qiyamah lil mura'in idza jazallahu an-nasa bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tara'una fid dunya unduru hal tajiduna 'indahum jazaan." Riwayat Ahmad. Maksudnya bahawa sesuatu yang paling aku takut, kata Rasulullah, apa dia? Berlaku ke atas kamu ialah syirik kecil. Apa yang Rasulullah takut apa dia? Bukan syirik besar. Kerana kita tak sembah tok pekong. Kita tak sembah apa dia? Patung-patung. Memang kita tak buat. Tetapi yang Rasulullah bimbang yang kita buat apa dia? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Iaitu riak, kata Rasulullah. Ya, yang mana pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang riak semasa di dunia ketika Allah memberi balasan kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjukkan amalan kepadanya semasa di dunia, adakah kamu akan dapati apa-apa balasan di sisi mereka? Allah Ta'ala panggil kita, Allah Ta'ala suruh minta pada siapa yang kita nak tunjuk di dunia dulu. Bolehkah kita dapat pahala daripada orang tersebut? Nescaya takkan dapat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahaya. Ya. Jadi kita sama-sama jaga diri kita daripada berlakunya riak. Kemudian riak yang seterusnya, riak yang dipakai, riak jali. Apa maksud riak jali? Riak jali ni jim alif lam ya. Riak jali ni riak yang mana kita buat, ya. Apabila kita ni buat sesuatu, sebab apa dia? Sebab ramai orang misalnya. Bersemangat bila ramai orang. Bila nampak ramai orang aja kat masjid, mula ambil Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam lalu baca kuat sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedaplah baca. Saya sekolah tahfiz dulu Tok Imam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak tunjuk dengan orang. Tapi kalau orang tak ada, tutup Quran misalnya. Nampak orang lalu kuat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampaklah. Ini riak yang mana dia semangat nak buat kalau ramai orang. Ya, ini biasa penyakit-penyakit ni berlaku pada kita kadang-kadang. Yang mana hadirin sekalian, bila kita nak menyemat ni, misalnya bertempat-tempat misalnya. Kalau misalnya masjid ni, masjid besar ni kena handsome sikit, kena iron lebih sikit, orang ramai datang. Ni kalau surau 2-3 orang, imam Bilal siap misalnya. Ya, pakai pagoda dia datang masjid surau misalnya. Kenapa dia? Tak ramai orang, tak ada orang nak tengok. Abang tak ada buat tasbih ke? Surau tak payah. Kalau masjid abang buat tasbih. Kenapa dia? Masjid ramai orang tengok abang tasbih misalnya. Allahu akbar. Hadirin sekalian, surau tak nak bawa tasbih, kenapa dia? Surau tak ada orang tengok. Allahu akbar. Ni bahaya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jaga-jaga. Ya, baik. Antara sebab-sebab seseorang itu cenderung untuk buat riak, kata ulama, yang pertama kerana suka dipuji. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa dia? Kerana orang yang mana dia ini, kalau orang yang tak suka dipuji, maka dia tidak akan buat riak. Ya, kerana apa dia? Kerana dia ada kelebihan-kelebihan. Kalau dicerita kepada orang, ya, maka orang akan puji dia. Lalu dia seronok. Siapa tak seronok orang puji kita?
Handsome awak ni, walaupun umur dah 60 70 handsome lagi. Gasalah, awet muda kata dia. Misalnya kita seronok, siapa tak suka kalau kita dipuji? Semua orang suka dipuji, sedap. Bila siapa yang suka dipuji, maka dia cenderung untuk cerita kelebihan-kelebihan dia kepada orang. Apa yang dia ada, dia akan cerita. Nak tahu tak, anak aku ni baru dapat 6A UPSR, tak tanya pun, dia saja nak bagi tahu ni, nak bagi tahu. Kawan pun nakal juga kan, saja nak bagi tahu kan. Oi, baguslah. Macam mana boleh dapat 6A ni? Aku tak buat apalah, memang keturunan aku cerdik-cerdik pandai tadi. Allahu akbar. Hadis sekalian, orang yang suka dipuji, nak orang angkat dia. Kalau tak ada orang angkat, dia angkat dia sendiri. Nampak tak? Kemudian yang kedua, kata ulama, takut dicela. Orang yang takut dicela, kenapa dia? Macam datang masjid lah. Bila datang masjid, kenapa bang tadi sembahyang bukan main lama? Biasa kat rumah kejap je, ayang tunggu kat luar tu lama. Wiridan ke? Wiridan. Abang bukan apa? Tadi kebetulan tadi tak perasan pula imam sembahyang kat sebelah. Tak sedap pula lepas sembahyang terus nak lari terus. Jadi kena wirid sekali dengan imam, nanti imam kata pula. Nampak tak? Takut dicela. Takut dikata oleh orang. Hadirin sekalian, orang mukmin dia tak kira orang nak kata ke, orang nak puji. Kenapa dia dibuat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang dia bimbang untuk dia ni, orang kata dia menyebabkan dia dibuat baik depan orang sungguh-sungguh. Depan belakang orang dia macam duit shilling, depan lain belakang lain. Ini dia. Kenapa dia? Takut dikata oleh orang, takut dicela. Jadi dia cenderung untuk buat apa dia? Buat riak. Dia buat sesuatu kerana apa dia? Kerana nak elakkan diri dia daripada dicela. Ataupun dulu ni, masa hayat dia, orang tahu dia ni orang yang tak baik. Lalu dia dah puas dah dicela oleh masyarakat. Lalu apa dia? Lalu dia buat benda yang supaya orang tidak cela dia lagi. Lalu dia buat baik depan orang, misalnya supaya orang puji pula dia. Ini sebab orang, antara sebab-sebab orang ini cenderung untuk buat apa dia? Untuk buat riak. Kemudian yang ketiga, kata ulama, tamakkan harta. Orang yang banyak harta ni, dia cenderung untuk buat riak. Hadirin sekalian, orang yang buat rumah besar misalnya, kemudian dia buat apa dia? Dia buat kenduri. Bagus tak buat kenduri tahlil doa selamat? Bagus. Tapi kalau dia niat untuk keselamatan rumah dia, tak apa. Tapi kalau niat dia lain, macam mana niat dia, Ustaz? Saya sebenarnya buat kenduri ni supaya orang boleh nampak kabinet rumah saya. Kalau tak, orang tak tahu saya punya kabinet 20 juta. Kalau tak, orang tak tahu dekat dalam rumah saya ni ada perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal. Frame-frame yang saya import daripada Perancis, daripada UK, daripada Jerman, nanti orang tak tahu. Jadi saya buat kenduri tahlil, doa selamat, nanti orang pun tengok, weh, cantik jam ni. Weh, cantik ni, harga mahal ni 20 juta ni. Aku beli dekat London. Nampak tak? Hadirin sekalian, orang yang cintakan dengan harta ni menyebabkan dia cenderung nak buat riak. Mana ada orang yang beli kereta banyak 10 biji, rumah banyak, dia tak nak cerita dengan orang. Betul tak? Mesti dia akan cenderung nak cerita pada orang. Paling-paling dia buat kenduri doa selamat, buat jamuan dekat rumah dia, betul tak? Weh, cantik ni kolam-kolam, ikan apa ni, ikan kelisa semua ni. Nampak? Tunjuk ikan kelisa yang banyak di rumah misalnya. Orang yang mana dia ni tamakkan harta, cintakan dunia ini, menyebabkan dia cenderung nak buat riak. Kemudian yang keempat, dia tak ada dalam ni, saya tambah. Yang keempat apa dia? Yang keempat, kerana apa dia? Kerana lupakan mati. Lupakan kematian. Orang yang mana dia lupa kematian ni, dia sibuk dilalaikan oleh Allah dengan dunia-dunia. Tok Haji, mainlah kita pergi masjid surau. Tok Haji, nantilah Ustaz, saya nak kumpul harta saya untuk hari tua saya. Dah tua dah. Tapi dia kata untuk hari tua. Nak buat apa lagi? Ini untuk bekalan hari tua saya. Saya nanti dapat duit pencen. Saya nak besarkan rumah. Saya nak beli kereta lagi. Saya nak bersenang-senang masa hari tua saya. Ini tindakan yang tidak bijak. Hadirin sekalian, duit pencen tu kita buat apa dia? Kita infak banyak-banyak untuk perkampungan akhirat kita pula. Kita dah puas duduk di dunia, kita kena ingat kita ada perkampungan akhirat. Tak ada Ustaz, saya nak duit pencen, saya nak beli seorang satu rumah untuk anak-anak saya. Hadirin sekalian, berapa ramai ibu ayah yang mana dipikir macam mana nak anak dia selesa di dunia, tetapi dia lupa tentang perkampungan akhirat dia. Anak dia selesa seorang sebiji dia bagi rumah. Seorang sebiji dia bagi rumah. Lepas tu anak dia selesa, mak dia seorang-seorang dalam kubur, anak dia main Mobile Legend. Tak didoakan ayah dia. Nampak tak? Kita fikir anak kita nak selesa, tapi kita dikubur selesa ke tak selesa?
Ulama sebut siapa yang mana dia bagi semua harta yang banyak pada anak dia, Allah akan jadikan anak-anak dia penghabis kepada harta-harta dia tersebut. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, kita ni Allah dah tulis rezeki kita, begitu juga anak-anak kita Allah dah tulis rezeki masing-masing. Jangan kita sibuklah dengan apa dia. Jangan anak-anak kita mereka ada bahagian mereka, kita ada bahagian kita. Kadang-kadang kita sebagai mak ayah ni sanggup pagi petang siang malam cari duit nak sekolahkan anak kita biar dia selesa di dunia. Tapi berapa ramai mak ayah yang dipikir anak dia perlu selesa juga di akhirat dengan diberi didikan agama. Mesti anak dia pandai solat, mesti boleh baca Al-Quran, boleh hantarkan surah Al-Fatihah kepada dia selepas dia mati nanti, dengan dibacakan, dengan didoakan untuknya. Tetapi kita lebih apa dia? Kita lebih fikir dulu ayah makan ubi. Ayah tak nak kamu susah, kamu belajar sungguh-sungguh. Ayah sanggup untuk jual kebun-kebun, ladang-ladang ni semua, biar kamu boleh belajar di United Kingdom, belajar di Oxford, belajar di London, belajar di Amerika, supaya kamu jadi senang. Bila dah senang apa jadi? Anak-anak kita lupa kita. Sila hari bulan masa kita pencen, duduk di rumah, diantaranya rumah orang tua-tua. Sila hari bulan kita susah, telefon, bang, tolong ayah bang. Minta maaf lah, sekarang saya dah senang. Dulu kan ayah nak sangat saya senang. Saya dah senang dah ya. Sekarang saya ni kerja CEO dekat United Kingdom. Dalam bidang apa dia? Dalam bidang plantation saya dah kaya. Nak minta tolong adik-beradik lain. Allahu Akbar. Mengalir air mata kita deras jatuh ke bumi. Dengan kita mengenang segala pengorbanan kita akhirnya dibalas dengan apa dia? Dibalas dengan sebegini rupa. Jadi hadis sekalian, orang yang bijak ni dia akan pastikan anak dia ini faham agama, nak jadilah pilot ke, nak jadilah engineer ke, nak jadi apapun, faham agama. Bila agama memimpin diri dia, selamatlah dunia ini. Hadirin sekalian, dan sebab itu penting. Berapa ramai orang yang mana dia ini nak dapat jawatan kerana nak riak, nak dapat harta kerana nak riak, nak menunjuk pada orang lain. Sedangkan jawatan itu amanah, dia kena tanggung dan dia kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan satu tashrifan tetapi dia satu taklifan. Dia bukan satu kemuliaan tetapi dia satu apa dia? Dia satu bebanan yang dia kena tanggung dan dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memegang jawatan dalam apa jua jawatan, sama ada jawatan title sebagai ketua keluarga, sebagai apa dia ketua masyarakat. Dia kena ingat bahawa apa dia? Bahawa jawatan yang dipikul itu bukan hanya boleh nak memastikan masyarakat kita ni kenyang dapat beras kampit setiap bulan, bukan. Tetapi kena memastikan masyarakat kita apa dia? Boleh selamat di dunia dan juga di akhirat. Jangan ingat kita nak duduk di dunia aja. Jangan ingat kita mesti setiap masyarakat kita perlu ada rumah misalnya. Setiap masyarakat kita perlu dapat makan. Tapi berapa ramai orang yang fikir masyarakat kita juga perlu ada tempat di akhirat. Dengan apa dia? Dengan kita meninggikan syiar Islam kita di bumi Malaysia ini. Dengan apa dia? Dengan kita memperkasakan syariah, memperkasakan institusi-institusi keagamaan ini dengan apa ya? Dengan memastikan masyarakat mestilah tutup aurat, dengan memastikan masyarakat mestilah apa dia? Mestilah mengikut landasan yang benar, bukan hanya memikirkan apa dia? Memikirkan kesenangan duniawi, tetapi perlu juga memikirkan tentang kesenangan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakannya orang yang memikirkan perkara ini, mereka ni tidak apa dia? Memilih populariti dalam hidup dia. Dia buat walaupun orang caci, walaupun orang maki, dia go on. Tapi orang yang mana dia nak dunia ni, dia akan apa dia? Dia akan buat sesuatu matlamat tidak dia sanggup menghalalkan cara demi apa dia? Berkuasa misalnya. Kerana apa dia? Kerana nak dapat dunia. Adapun orang yang dia ikhlas dalam perjuangan dia, bukan nak riak, bukan nak menunjuk, tetapi kerana nak memperkasakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa dia? Maka dia akan buat sungguh-sungguh, biarlah dia dicaci, dihina, tetapi yang penting Allah memandang dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingat jawatan ini bukan satu tashrifan, tetapi dia satu bebanan yang dia perlu tanggung dan kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka bagi menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebab-sebabnya. Hendaklah diingat bahawa suka dipuji, takut dicela itu merupakan racun yang membinasakan pahala amalannya. Ingatlah bahawa Allah yang memberi ganjaran, bukan manusia. Ya.